satu benda paling asas kita kena faham bahawa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Itu keyword pertama. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Sebab kita tak nak buat satu situasi ialah kita buat satu dosa dengan anggapan orang lain ada tanggung untuk aku. Jadi seronok kita nak buat dosa. Kenapa kau mencuri? Tak apa, aku belum kerja lagi, mak ayah aku ada. Ataupun isteri pula, kenapa kau buat perbuatan macam ni? Suami aku ada tanggung. Ini satu kezaliman. Dan Islam adalah agama yang adil ataupun agama yang sentiasa saksama dengan penganut dia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan hadis. Dulu kita viralkan dengan hadis syurga di bawah tapak kaki ibu. Okey? Kemudian syurga di bawah tapak kaki suami. Tidak ada dalil yang sahih yang menerangkan tentang ini. Bahkan hadisnya lemah. Berkenaan dengan syurga di bawah tapak kaki ibu, al-jannah tahta aqdami ummahat, itu ada hadis yang lemah. Bahkan sebahagian mengatakan tak wujud. Begitu juga dengan tidak ada dalil yang mengatakan syurga di bawah tapak kaki suami. Tetapi maksudnya ada. Maksud ada. Maknanya suami itu menjadi pemudah jalan untuk isteri ke syurga. Dan ibu bapa menjadi pemudah jalan untuk anak-anak ke syurga. Itu maksud. Tapi Nabi lafazkan ayat itu tidak ada dalil yang sahih. Bagaimana kita nak kata suami itu pemudah jalan ke syurga? Dengan menjadi isteri yang taat. Dengan menjadi isteri yang taat. Tetapi suami walaupun dia berkuasa, dia bukan veto. Suami tidak ada kuasa veto. Dan suami tak boleh faham yang kalaulah dia faham makna syurga isteri ada di bawah tapak kaki dia, suami tak boleh melakukan sesuka hati tanpa memikirkan perasaan isteri yang juga seorang manusia. Dia kena ada tolak ansur. Alah senang cerita Mira, kisah kehidupan Aisyah. Kan? Aisyah, aku malah nak nyanyi lebih kan orang lain tak dicari makan. Jadi maknanya lagu-lagu Aisyah yang sekarang ni kan dah ada lirik baru, Aisyah dengan Nabi tu kan. Tengok macam mana Nabi dengan Aisyah. Nabi main lumba lari dengan Aisyah. Nabi tahu Aisyah cemburu, tapi Nabi faham sebab dia seorang manusia. Jadi Nabi tak pernah kata aku seorang Nabi kau kena hormat. Padahal dia Nabi tu, ini kan pula suami yang semuanya manusia biasa yang ada dosa. So kena tolak ansur dekat situ. Berikutan dengan banyak benda yang viral kata seorang perempuan boleh tarik 4 orang masuk dalam neraka. Suami dia, ayah dia, abang dia, adik lelaki. Kenyataan ini tak ada dalil. Kenyataan ini tak ada dalil. Yang mengatakan seorang perempuan boleh tarik 4 lelaki tak ada dalil. Maksudnya bila perempuan tu dia tak menutup aurat ataupun orang kata melakukan kemungkaran jadi 4 orang. Tak sebenarnya. Cuma kita nak bagi tahu bapa ada tanggungjawab mendidik anak perempuan dan anak-anak lah. Suami bertanggungjawab mendidik isteri. Itu je lah. Cuma kalau selepas dia dah selesaikan tanggungjawab dia, isteri dia tetap berdegil, maka masing-masing kembali kepada kaedah asal, sendiri buat, sendiri tanggung. Abang cuma bertanggungjawab, abah bertanggungjawab, suami bertanggungjawab. Okey, yang tutup aurat, Kak Long tutup aurat. Kak anak juga. Abah dah bagi sekolah, dah hantar dekat guru, kemudian dah nasihat betul-betul, degil, maka tanggung dosa sendiri. Itu kaedah la taziru. Seseorang yang dia memikul dosanya sendiri tak akan menanggung dosa orang lain. Kau tak nanti seolah-olah menakutkan. Kisah Nabi Nuh yang ada isteri yang derhaka. Takkan Nabi Nuh nak tanggung, dia seorang Nabi. Jadi masing-masing ada autoriti sebagai manusia. Itu Allah nak tunjukkan. Dia seorang suami dan dia seorang Nabi. Tetapi Allah takdirkan isterinya begitu. Kemudian terbalik daripada tu kisah Fir'aun. Fir'aun pula bermasalah. Tapi dapat isteri yang solehah.
So benda-benda begini masing-masing tanggung. Allah nak ujilah kewujudan isteri yang derhaka, yang ni pula tinggal serumah dengan suami yang derhaka. Ada dua-dua bermasalah, Abu Jahal dengan isterinya. Ada pula contoh dua-dua okey, Nabi dengan isterinya ataupun Nabi Ibrahim dengan isteri. Begitulah.